Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Hari ini kita nak belajar mengenai prinsip Archimedes. Archimedes sebut dia ke Archimedes? Tak tahu, tapi cikgu sebut arkitek. Arkitek ejaan dia ARCHI. Archimedes. Cikgu sebut Archimedes. Kita rujuk pada buku teks muka surat 66. Kita nak belajar daya apung. Kita tengok daya apung. Gambar foto 2.7 menunjukkan dua ketul plastisin P dan Q. Ini gambar foto P dan Q yang mempunyai jisim yang sama. Okey, jisim sama maksudnya kalau kita timbang jisim dia sama. Kalau ni 10 gram, ni 10 gram. Kalau ni 1 kilo, ni 1 kilo. Apabila kedua-dua plastisin dimasukkan ke dalam bekas berisi air, plastisin P akan tenggelam, manakala plastisin Q akan terapung di permukaan air. Bagaimanakah situasi ini boleh berlaku? Ini gambar dia lah. Okey, ini bentuk ni. Ada aliran udara kat sini. Aliran bendalin, streamline. Kalau kita tengok kapal semua bentuk dia macam ni. Sebab itulah besi, seketul besi boleh tenggelam. Tapi kapal yang besar tu tak tenggelam. Tu disebabkan oleh dia punya isi padu lah, luas. Maksudnya kat sini, orang jual gas selalu kat rumah aku, kau dengar bunyi dia punya lori ten. Okey. Kamu dah belajar masa form 1. Ketumpatan sama dengan jisim bagi isi padu. Tadi plastisin tu sama je. Satu tu dia buat bentuk 4 segi. Satu tu dia buat bentuk sampan macam ni. Jadi bila dia timbang, jisim dia sama. Ketumpatan dia sama sebab dia plastisin. Ketumpatan ni nilai standard lah dia bagi. Yang membezakan dia ni isi padu. So kalau isi padu ni besar, dia boleh terapung lah. Okay. Sebab tu macam parachute. Kan macam ni kan. Ni isi padu dia jadi besar ni. Boleh tahan udara. So dia boleh terapung. Terapung nampak sikit kot. Sebenarnya Archimedes ni boleh pakai dekat udara, boleh pakai dekat air. Boleh sebenarnya dua-dua. Tapi kita kat sini bagi contoh dekat air kan. So kita ikut buku teks. Baca Malaysia Google Gemilang. Okey. Yang daya apung tadi kamu faham kenapa dia boleh terapung? Sebab isi padu tadi ya. Isi padu. Kat sini kita bagi maksud daya apung. Daya apungan ialah daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dengan permukaan bawah suatu objek yang terendam dalam suatu cecair. Macam ni lah. Ada daya ke bawah, ada daya tolak dia ke atas. So perbezaan daya ni kita panggil dia daya apung. Apa objek, kalau kita ada daya tarik ke bawah, biasanya kita sebut daya ni berat, the value. Lupalah tu. Kan baru belajar ni hari tu. Kau ni kan, cubit yang ni pun kau boleh lupa. Okey. Jadi ni ditunjuk perbezaan daya ni adalah dipanggil daya yang bertindak apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan bawah, tekanan dekat atas, tekanan dekat bawah bagi suatu objek dalam suatu cecair. So perbezaan tekanan ni akan menghasilkan daya yang kita panggil daya apung. Okey. Kita tengok masih lagi dekat muka surat 67. Cikgu kena terang satu-satu bahagian dia ni. Okey. Tekanan pada permukaan atas P1H rho G. Ni bukan P Ni rho. Ini Greek punya simbol. Membawa maksud ketumpatan. Ketumpatan jisim per isi padu. Dulu form 1 boleh lah kita tulis ketumpatan jisim. Fizik babe. Engineer to be. So korang kena ingat simbol-simbol ni. Okay. Ingat. Gigit korang tak ingat. Okay. P1H1 rho G. F1 P1 darab A. Ni datang dari mana? Lupalah tu. P sama dengan tekanan bagi. Tara. So jadikan F. P darab A. Tara. P ni datang dari mana? P
Pilih dari sini. Masuk dalam persamaan ini. Dapatlah H rho GA. Okey, sama sini okey. Baiklah. Okey. Pada permukaan bawah pula. Nanti kau refer kat gambar rajah tu lah. Yang bawah pula. Dia cerita. Sama juga macam kat atas. Dapat yang ni. Dapat yang ni. Jadi daya paduan. Sebab satu atas bawah. Satu atas bawah. Satu atas bawah. Satu arah atas. Satu arah bawah. Tolaklah. Arah berlawanan. Tolak. Sebenarnya F2 tambah F1. Tapi sebab arah yang berbeza. Tambah negatif F1. Sebab tu dia jadi tolak. Daya paduan ni jumlah daya. Tambah semua daya. Tapi cikgu dia buat tolak. Sebab arah berbeza. Daya adalah kuantiti vektor. Arah kena ambil kira. Okey. Kena ingat benda tu. Takkan kau lupa kot. Dah belajar tu. Ayo. Okey. So, masuk. So, beza dia dekat H. Nampak ni? Macam mana dia jadi ni lah pula. Kenapa dia jadilah ketumpatan lah pula. V. Volume. Ni memalah. G ni. Gravity. Ni. Kenapa dia jadi V? Ni nampak kat sini. Ketinggian silinder. H2 tolak H1. Mana H2 tolak H1? Sini. H2 tolak H1. Isi padu silinder. V sama dengan A darab H. A darab H. A tu apa? Luas permukaan tadi. Silinder. Kau lupa lah bentuk silinder. Silinder macam ni. Silinder. Ni A. Macam tu. Jadi V ni. Tu dia boleh ambil VAH ni. Dia ambil VAH. Dia ambil AH ni. Ni. Ini diganti sebagai H. Jadi AH. AH ni diganti sebagai V. Jadi rho V G. V ni apa? Isi padu. Okey kan. Jadi kamu tahu ketumpatan jisim bagi isi padu. Maka jisim cecair tersesat. Ni bawa pergi sini. M sama dengan rho darab V. Yang ni dipakai Times New Roman. Yang ni dipakai Arial. Nampak? Lain dah pula huruf rho dia. Ni rho juga tau. Jangan kau confuse pula. Berat cecair yang disesatkan. WMG ni dah belajar sebelum ni. M ni ganti dengan ni. Rho VG. Nampak? Sama kan nampak? Okey, apa-apalah. Semoga kau faham. Kita tengok bawah ni. Prinsip Archimedes menyatakan bahawa objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya. Betul lah. Kalau mandi, kita terendam separuh kat kaki ke, kat badan ke, sebahagian lah. Tak bagi separuh. Pakai leher ke, pakai dada. Atau kita menyelam terus. Sepenuhnya. Di dalam suatu bendaleh mengalami daya apungan yang sama. Dengan berat bendaleh yang disesatkan. Daya apung, FB. Kenapa dia pakai B, cikgu? Buyans. Betul ke je B-O-U. Buyans. Tengok cikgu pun salah je. Alamak. Sorry. Manalah aku punya pemadam. Minta maaf. Macam mana je Buyans? Cikgu pun lupa. B-O-U-Y-A-N-C-E. Buyans. Sebab tu daya apung Buyans. Berat bendaleh yang disesatkan. Ini tadilah. Daya apung sama dengan berat bendaleh yang disesatkan. Ingat maksud prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes menyatakan bahawa apabila terdapat suatu objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya, daya apung yang dialami oleh objek itu adalah sama dengan berat bendaleh. Ni objek. Daya apung ni untuk objek. Daya apung pada objek, berat bendaleh. Ni bendaleh yang disesatkan. Apa maksud yang disesatkan? Apa maksud perkataan disesatkan? Kau sebut je disesatkan. Kau pernah dengar cerita gagak tak? Gagak. Ada seekor burung gagak jalan-jalan dekat padang pasir. Dia terjumpa satu bijana air. Ini bijana. Saya tak tahu bijana. Macam ni lah dia. Ni tangkai dia bijana air. Dalam ni ada air sikit. Gagak nak minum air ni tapi mulut dia tak sampai. Okey, aku tak pandai lukis gagak. Aku lukis kepala dia je. Boleh lah. Macam kepala itik pula.
Jadi dia letak batu. Dia letak batu. Air pun naik penuh. Dia pun dapat minum. Ni, naik ni. Yang dia naik ni, tu sasaran. Kau ingat tak masa form 1 kau belajar kaedah sasaran? Tak tahulah. Kalau cikgu kau, cikgu kau pula. Kalau masa form 1 cikgu kau mengajar kau tak dengar ke, tak tahulah, minta maaf lah. Tak pun kau asyik tengok awet sebelah je cun kan. Tak maaf lah. Terpesong. Okey. Kat sini, ni bacaan awal. Lepas tu bila kita celupkan satu benda, katakan kita letak batu, plup, air tu naik kat sini. Okey. Ni bacaan akhir dia. Okey, bacaan akhir ni tolak bacaan awal. Yang ni kita panggil isi padu tersesar. Kau ingat tak? Ini dah masuk sasaran yang bergerak. Jadi dalam Makin Medis ni, cerita dia. Cerita dia, saya suka cerita dia. Pernah dengar perkataan Eureka? Bermaksud I found it. Makin Medis ni dia saintis lah. Betul raja nak hukum bunuh kat dia. Kalau dia tak boleh tentukan mahkota raja tu 100% daripada emas. Raja takut tukang emas tipu. Okey, mahkota macam mana bentuk mahkota? Macam ni lah lebih kurang. Bentuk dia tak simetri. Masa tu mana boleh nak ukur symmetrical, pembukaan symmetrical. Belum ada advanced matematik lagi masa tu. Kebanyakan pengiraan berdasarkan benda yang simetri. Jadi bila masa tu musim panas, bila dia mandi, dia celup air dia, badan dia dalam bathtub, dia tengok air tu melimpah. Maksudnya air tu melimpah. Jadi masa itulah dia dapat idea. Berat yang melimpah tu. So dia keluar, saya suka dia keluar bogel. Jerit Eureka apa ni? Kau bayangkan orang tua saintis waktu math science mungkin Allah. Tapi saya tak tahulah cerita saya baca tu betul ke tak. Wallahualam bisawab. Okey, itu bahan ni. Ni tin Eureka lah. Tin Eureka ni dia macam ni, dia ada corong kat sini. Nanti kau tadah kat sini. Ni tin Eureka. Jadi bila kau celup satu benda, air ni akan melimpah. Melimpah, kita tadah kat sini. Kita timbang lah berat dia. Dapatlah berat cecair yang disesatkan. Sekarang kan dah canggih. Okey, macam tu. Alright. Okey, kita tengok pula yang lain. Panjang pula saya bebel. Kita tengok sekarang. Ini dekat muka surat 70. Daya apung. Kita tengok hubungan keseimbangan daya dengan keadaan keapungan satu objek dalam bendalih. Daya apung berat. Macam ni lah. Ke bawah, ke atas ni daya apung. Kat sini dia tulis sama. Dia tak bergerak Dia terapung. Sama ada dia terapung, tenggelam. Boleh jadi dia terapung juga macam ni. Dia terapung macam ni. Dia duduk kat atas kan. Terapung jugalah. Jadi biasanya dekat dalam objek dia akan tenggelam sikit. Memang tenggelam sikit. Sampan pun dia akan tenggelam sikit. Dia jarang betul-betul duduk dekat permukaan. Kecuali water strider lah. Tahu water strider? Laba-laba air. Jackie Chan ada berlakon cerita apa entah. Sebut water strider. Okey. Jadi daya paduan dia kosong. Keseimbangan daya tercapai. Objek terapung. Pegon tak bergerak. Okey. Sekarang tengok gambar rajah ni. W lagi besar daripada FB. W lagi besar daripada FB. Daya paduan bertindak ke bawah. Yalah, bawah lagi besar, dia tarik ke bawah. Tak ada keseimbangan daya. Memanglah tak ada keseimbangan daya sebab dia tarik ke bawah. Dengan keadaan pecotan. Okey, macam tu. Okey, gambar rajah yang ni pula. Gambar rajah yang ni. Daya apungan. Yang ni. Dia bergerak ni. Nampak ni? Dia bergerak. Jadi, W kurang daripada. Yalah. Dia kecil lah dia ni atas. Yelah. Kau punya korang tak faham. Korang ni faham. InsyaAllah faham. Daya paduan bertindak ke atas. Tiada keseimbangan daya. Objek bergerak dengan pecotan. So ada 3 keadaan. Pecotan. Pegon lah. Satu pecotan ke bawah. Pecotan ke atas. Okey, itu dekat muka surat 70. Okey, kita tengok pula ni. Rajah menunjukkan daya yang bertindak ke atas sebuah kapal terapung di permukaan laut. Okey, kapal. Berat kapal, daya apungan ke atas. Bahagian kapal yang terendam di bawah air ini akan menyesarkan air. Sesarlah. Maksudnya air laut dia naik sebab ada banyak kapal dekat dalam yang sedang berlayar di atas laut. Sebab tu paras air laut naik. Ya ke?
Sudah, jangan nak merepek. Anak saya percaya air laut masin sebab ada satu kapal bawa garam telah karam dekat laut. Maka laut telah menjadi masin. Sampai sekarang dia percaya. Kakak dia lah tu. Bohong kat dia. Kau jangan percaya macam anak aku. Ada kat air laut masin sebab kapal garam karam. Kapal berada pada keseimbangan daya. Maka daya paduan adalah sifar. Sifar kosong. Oleh itu berat kapal sama dengan daya apungan. Berdasarkan prinsip Archimedes, daya apungan sama dengan berat air yang disesakan. Oleh itu berat kapal sama dengan berat air laut yang disesakan. Isi padu air laut yang disesakan sama dengan isi padu bahagian kapal yang terendam dalam air laut. Faham tak ni? Lagi sekali. Sifar. Berat kapal sama dengan daya apungan. Berat kapal sama dengan daya apungan. W berat kapal, daya apungan FB. Prinsip Archimedes, daya apungan sama dengan berat air yang disesakan. FB sama dengan berat air yang disesakan. Tadi kita buatlah yang kat muka surat depan tadi. Apa tadi? Rho VG kan. Berat kapal sama dengan berat air yang disesakan. Isi padu air laut sama dengan isi padu bahagian kapal yang terendam dalam air laut. Mai cikgu bagi dia dalam bentuk gambar rajah supaya korang faham. So, pertama-tama sekali, sayangku, kita ada dua perkara dekat sini. Satu objek. Kapal tu objek lah. Objek ni duduk kat dalam bendalai cecair. Bendalai cecair tadi lah air laut. Okay, kita bahagi dia macam ni ya sayangku. Bengkok pula. Penat mak aku bedung tangan. Aku buat garisan tak lurus. Okay. Kita kena faham isi padu. Isi padu yang terendam. Yang terendam. Kan batu tadi, batu tu masuk, batu terendam. Bendalai tadi akan tersesar. Jadi isi padu bendalai tersesar. So yang sama dekat sini adalah isi padu. Isi padu objek terendam sama dengan isi padu bendalai tersesar. Okay, isi padu dia V. Okay, boleh. So bendalai. Kalau bendalai tu air, kita tahu ketumpatan dia berapa. 1000. Kalau minyak 800. Ketumpatan tu dia ada nilai piawai. Jangan risau, tak payah hafal dan peksa dia bagi. Okay. Daripada isi padu ni, kau dengar betul-betul aku cakap ni. Kau tak faham, kau rewind video ni. Kamu dah belajar ketumpatan sama dengan jisim bahagi isi padu. Ni kau dah belajar. Dekat depan. W sama dengan mg. Jisim kat depan. Rho darab V. Ni darab ni. Betul lah. Terbalik aku buat tadi. Kemudian daripada sini, kita tahu berat. Kita dah belajar dulu. Berat W sama dengan mg. Kita dah belajar dulu. Berat sama dengan mg. Ni dua perkara yang berbeza. Ini daripada sini ke sini. Nilai ni kita masuk kat sini. Berat sama dengan Rho VG. Sekarang kita tulis kat sini. Berat. Berat siapa? Berat. Ini bahagian tersesar lah. Berat bendalai tersesar. Berat bendalai tersesar. Kertas aku kecil pula. Bendalai. Berat bendalai tersesar sama dengan dekat sini lah. Daya apung FB. Siapa daya apung siapa? Daya apung objek. Daya apung objek. Jadi kita dapat FB sama dengan W iaitu Rho VG. Macam tu. Okey, tak apa. Kita go through sikit-sikit. Semoga kamu faham. Aplikasi prinsip Archimedes dalam kehidupan. Okey, sekarang kita nak tengok hydrometer. Siapa kat rumah dia ada akuarium akuarium apa? Air laut. Yang ada coral semua tu, kat akuarium tu dia ada hydrometer sebab dia kena sukat berapa masin
air tu. Sebab nanti coral tu mati. Selain daripada dia orang letak termometer, sebab aquarium tu kena sejuk. Sebab coral dalam laut dia sejuk dekat bawah tu. Tak percaya tanya sesiapa orang yang kamu kenal yang diving, memang sejuk kat bawah tu. Dia ada letak hydrometer untuk tahu ketumpatan air tu. Kalau kurang tumpat, nanti coral-coral tu mati. Dah lah mahal satu coral tu kan. Jadi kalau kamu nak tengok hydrometer, selain kamu boleh tengok dekat mak-mak, sekarang sekolah tak mak-mak, kamu google lah. Tapi kalau kamu ada kedai pet shop dekat-dekat ke, kamu boleh cuba tengok lah kalau pet shop tu ada jual aquarium yang letak coral, air laut lah. Tapi kalau air tawar, dia tak ada pakai hydrometer. Jadi hydrometer ni dia untuk mengukur ketumpatan cecair. Jadi hydrometer ni terapung pada aras kedalaman yang berbeza dalam cecair yang berlainan ketumpatan. Macam itulah. Kalau ketumpatan rendah, tengok hydrometer ni tenggelam banyak. So bacaan dia dekat sini ada senggatan. Jadi kita tahu bacaan cecair ni 0.9. So kalau ketumpatan tinggi, kita letak hydrometer ni, so dia terapung. Jadi kat dalam ni ada berbuli-buli kat sini kan. Itulah, boleh baca lah hydrometer ni. Ini salah satu contohnya. Ni dekat muka surat 71. Kita pergi muka surat sebelah. Okey. Kat muka surat sebelah ni dia prinsip tekanan, tapi dia pakai tabung uji. Sayang, tak ada tabung uji tak apa sayang. Cari straw ataupun apa-apa wire atau apa-apa dawai yang berongga macam ni, yang kamu boleh lipat dia macam ni. So dia berongga macam ni lah. Dia berongga. Lepas tu kamu masukkan benang. Kamu lalukan benang ke dawai ke, tak kisahlah, kamu boleh ikat dia macam ni. Lepas tu kamu letak pemberat kat sini. Tapi pemberat ni jangan pakai duit shilling. Confirm tenggelam terus. Jangan pakai duit shilling. Biasanya cikgu pakai plastisin. Tapi kalau rumah tak plastisin, cikgu carilah plastik-plastik yang tebal sikit, yang kecil-kecil, yang Lego, biasa Lego anak pun, yang boleh ikat kat sini. So jadi dia bentuk dia U macam ni. Dia bentuk dia U macam ni. Kamu boleh try lah kat rumah, tak ada apa nak buat PKP ni, buat lah suka-suka. Ni botol air gas biasa. Air ni kalau nak nampak bawah ni, kalau tak air sirap, alah pakai air pipe pun okey juga. Kau letak kat dia, plup, masukkan dia. Jangan buat besar sangat, nanti macam mana nak masuk? Masuk. Jadi bila kau tekan ni, kau tekan, benda ni akan tenggelam. Zoom. Bila kau lepas, kau tak tekan botol ni, benda ni akan terapung balik. Naik. Mana jadi macam tu? Macam mana jadi macam tu? Kena faham. Dalam ni dia ada air pocket. Pocket udara. So dalam keadaan dia, cikgu lukis tak apa lawa lah kan. Koridor lah. Okay. Ketika kamu masuk kat dia dalam air, mungkin air tu masuk paras ni lah. Mungkin ni paras air lah. Air tu masuk paras ni. Jadi bila kamu tekan botol tu, kamu squeeze, air dalam ni tersesar naik. So dia tak bertambah jadi kat sini. Jadi poket udara tu akan jadi kecil. Akan jadi kecil. Sebab tu dia boleh tenggelam. Bila kamu lepas, udara ni dia mampatkan lah. Lepas tu dia naik. Macam tu. Bila sebut dimampatkan, udara boleh dimampatkan. Tahu tak? Macam tu lah. Udara memang boleh dimampatkan. Sebab jarak antara molekul ni jauh-jauh. So boleh dimampatkan. Yang tak boleh nak mampat, pepejal. Tapi kalau pepejal tu berongga, macam span, bolehlah kita mampatkan. Tapi macam kayu, mana nak mampatkan? Kan macam tu kan? Sebab dia ada ruang antara zarah tu. Jadi udara boleh dimampatkan. Tak tahu dah tu. Dah belajar masa form 1 itu, sifat jirim. Korang ni kan. Jadi cuba yang ni. Okey, ini dekat muka surat 73. Kita tengok muka surat 74. 73 tu dia menerangkan pasal kapal selam lah. Jadi aktiviti yang korang buat tadi, tunjuk prinsip kerja kapal selam lah. Ini 75. Tangki balas. Dia pump air keluar. Jisim dia kurang. Isi padu dia sama. Kurang jisim, naik terapung. Dia nak tenggelam, dia pump tangki masuk. Okey. Yang ni dekat memang ada Primsol line ni. Memang ada kat tepi kapal. Saya lupa lah apa maksud dia ni. Winter. Summer.
fresh water. Saya tak ingat. Dia ada satu fresh water, satu salt water. Sebab ketempatan air berbeza. Lepas tu macam winter sama pun ketempatan air berbeza. Jadi macam sama tu, musim panas, ais mencair kan. So keadaan dia, ketempatan air jadi berubah. Saya lupa maksud-maksud dia ni. Boleh Google. Kalau kau rajin kau Google. Tapi tak keluar exam lah. Apa maksud W ni tak keluar exam. Pengetahuan am je. Cerita kat awet dia tengah sikit. Macam tu. Ni belon udara panas. Sama juga. Untuk belon ni naik ke atas, daya apung dia kena besar daripada berat dia. Jadi bila dia bakar, dia buat pembakaran kat sini, udara dipanaskan. Udara ni jadi ringan lah dipanaskan. Jadi kat sini bertambah lah gemuk kan. So kalau dia nak turun, dia kurangkanlah pembakaran. So udara kat sini tak bergerak laju lah. Dia dah sejuk sikit turun. Udara panas dia bergerak laju. Tahu tak? Tak tahu. Kita dah muka dekat perut nasi tu. Rasa macam mana? Panas tak panas? Macam tu. Bergerak laju lah. Haba tambah tenaga kinetik pada molekul zarah. Okay. Yang ni. Baca nanti. Aplikasi ni baca je. Tapi dalam exam nanti tak adalah dia tanya lukis ni. Tak adalah. Dia cuma tanya macam sistem ke. Macam tu lah. Okay. Kita pergi masalah menyebabkan prinsip Archimedes yang kita tengok. Contoh 1. Lama dah video ni, dekat setengah jam dah. Rajah 2.41 menunjukkan garis L pada sebuah bot. Ni garis L. Isi padu bot di bawah garis tersebut ialah, isi padu yang bawah ni 2.8 meter. Jisim bot adalah 600 kilo. Berapakah berat muatan maksimum yang boleh dibawa oleh bot itu? Dia nak berat muatan yang maksimum. Dia dah bagi ketempatan air, dia dah bagi pecutan graviti. Okey. Kita tengok dia bagi isi padu bot. Isi padu bot 2.8 meter padu. Dia bagi ketempatan kita, ketempatan air 1000 kilogram meter padu. Dan kita ada pecutan graviti 9.81 meter saat negatif 2. Dia bagi jisim bot. Bot, air, bot. Okey. Jisim bot dia bagi berapa tadi? 600 kilo. Jadi kita tahu berat bot sama dengan mg. Berat bot. Jadi macam mana cikgu nak cakap? Berat bot sama dengan mg. Jadi berat bot kamu ada berat bot kamu 600 darab dengan 9.81. Jadi kamu dapat 5.886 Newton. Okey. Ini kamu dapat daya berat bot lah. Bot. Berat bot. Okey, berat bot. Sekarang kamu nak tahu berat maksimum yang dia boleh bawa. Daya apung lah. Daya apung sama dengan rho VG. Tadi kita dah buat tadi kan, rho VG. So ketempatan kita ada 1000 cecair. Yang terendam tadi, isi padu yang terendam tadi 2.8 yang terendam. Nilai graviti 9.81. Jadi kamu kira yang ini dapat 27468 Newton. Okey. Ni maksimum dia boleh bawa. Soalan tanya berapakah berat muatan maksimum? Ni maksimum. Ni bot. Maksimum. Jadi berat maksimum jumlah berat lah, jumlah daya lah. Jumlah daya tadi. Jumlah daya. Kamu ada bot campur muatan. Okey, jumlah daya yang maksimum, jumlah daya apa yang kamu ada 27468. Bot kamu ada 5886 tambah muatan. Soalan tanya muatan kan? Jadi muatan sama dengan 27468 tolak 5886 sama dengan 21582 Newton. Macam itu. Boleh
Bolehlah tengok contoh kat buku tu. Kalau tak faham boleh refer yang cikgu terangkan ni. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Menunjukkan sebuah rakit terapung. Gambar foto 2.8 menunjukkan sebuah rakit terapung di laut. Jisim rakit itu ialah 54 kilo dan ketubatan air laut adalah dia bagi banyak ni. Percutan graviti banyak ni. Berapakah berat rakit itu? Okey, soalan tanya berapakah berat rakit itu. Jadi kita tahu berat rakit W sama dengan mg. Macam tu berat rakit. M kita ada 10 mana M? Ini ketempatan. Ini 54 darab 9.81. Okey. Tekan kalkulator, kamu dapat sama dengan 52974 Newton. Okey. Macam tu Bandingkan berat rakit itu dengan berat air laut yang disesarkan. Bandingkan berat rakit itu dengan berat air laut yang disesarkan. Ini tadi. Berat air laut yang disesarkan. W sama dengan rho VG. Berat air laut yang disesarkan. Berat rakit itu dengan berat air laut yang disesarkan. Ini air laut. Berat air laut dengan berat bandingkan dengan berat air laut yang disesarkan. Mana pula sama lah. W sama dengan rho VG. Jadi kita ada W ni sama lah. Sama. Berat dia sama. Berat rakit dengan berat air laut yang disesarkan sama. Ni berat rakit. Kita dapat berat dia sama. Okey. Hitung isi padu air yang disesarkan. Hitung berat dia sama lah. Sama kat sini. Hitung isi padu air yang disesarkan oleh rakit itu. Hitung isi padu air disesarkan oleh rakit itu. Berat rho VG. Seberat kita ada 52974. Tak nampak cikgu tulis apa. Ni ketempatan 1080 darab V kita tak tahu darab 9.81. Jadi buat gantian V macam tu. Kamu akan dapat dia 0.05 meter padu. Okey, macam tu. Boleh? Dibaca betul-betul soalan satu-satu. Soalan dia direct je ni. Okey, kita berhenti kat sini. Nanti cikgu sambung dekat praktis formatif 2.5. Okey, sampai tu saja. Masalamah. Bye. Assalamualaikum.